Okey, seterusnya operasi melibatkan hukum indeks. Yang ketiga, contoh yang ketiga, diberi bahawa M sama dengan negatif M sama dengan 2 dan N sama dengan negatif 3. Hitung nilai bagi 64 kuasa M per 3 darab 512 negatif 1 per N bagi 81 N per 2M. Okey, so perkara pertama sekali kita hanya masukkan saja kedua-dua nilai M dan N ke dalam operasi yang diberi. So, caranya senang saja. Masukkan je lah. So, kita akan dapat 64. Okey. M kita gantikan dengan 2. Kuasa dengan 2. Perkan dengan 3. Okey. Darab dengan 512. Okey. Kuasa dengan negatif 1 per N. So, negatif 1 perkan dengan N dia adalah negatif 3. So, negatif 3. Okey. Kemudian bagi dengan 81. Okey. Negatif 3 per 2 darab 2. Okey. So, kita masukkan setiap satu nilai itu dulu. Okey. Dah masukkan setiap nilai itu, barulah kita akan permudahkan dahulu. Okey, sabar. Sebelum permudahkan, yang ini kita boleh sertakan dulu kan. So, kita buat 64 kuasa 2 per 3 darab dengan, okey, negatif 1 bahagi negatif 3. Kalau kamu tekan kalkulator, negatif kamu akan terhapus. So, dia akan jadi 512 kuasa dengan 1 per 3. Okey, bahagi dengan, okey, negatif 3, 2 darab 2 kita akan dapat 4 dekat sini. So, dia akan dapat 81 kuasa negatif 3 per 4. Okey, letak kurungan lah maksudnya. Okey. So, bila dah dapat macam ni, barulah kita akan ubahkan dia. Sekarang ni nak ubahkan dia, bila kamu tengok, kuasa dia semua adalah kuasa yang melibatkan pecahan. So, bila kuasa melibatkan pecahan, automatik kita kena ingat kita akan guna konsep yang keempat ataupun hukum yang keempat yang melibatkan pecahan. Sama ada A kuasa 1 per N akan dapat A kuasa N. Okey, ataupun apabila A kuasa M per N, kita akan dapat N A kuasa M. Antara dua ni je yang kita akan guna. Antara yang ini, tak nampak. A ataupun yang ini kita akan buat. Okey, so sekarang kita tengok. Untuk yang pertama, 64 kuasa 2 per 3. Ini adalah A M per N sebab atas tu ada nilai selain 1. So, kita akan tukarkan dia dalam bentuk ini. So, ini adalah 3 ini adalah N, 2 ni adalah M. So, kita akan dapat, okay, punca kuasa 64, punca kuasa 3. Sebab 3 kat bawah kan. Dan kurungan, okay, letak 2, kuasa 2. Okay. Kemudian, dekat sini pun, okay, kita ada kuasa yang melibatkan pecahan tetapi ikut kaedah yang pertama. Okay. So, kita terus jadi 512 punca kuasa 3. Okay. Dan bahagi. Okay. Sekarang ini, okay, ini konsep dia sama macam soalan yang pertama tadi, tak silap. Okay, sebab dia ada negatif dekat atas ni. So, cara dekat bawah ni masih sama. So, punca kuasa 81, punca kuasa 4. Okay, kurungan. Terletak negatif 3. Okay. So, sekarang ni nak settlekan dia senang. Okay. Dah dapat. Okay. Tekan kalkulator untuk punca kuasa 3, 64. Bila kamu tekan kalkulator, punca kuasa 3, 64, kamu akan dapat 4 sebenarnya. So, 4. Okay, 2 ini. Okay, 4 cik buat macam ni. 4, 2. Tinggal 4. Okay. Kemudian, tekan kalkulator punca kuasa 512 punca kuasa 3. Kamu akan dapat nilai dia sama dengan 8. Okay. Bagi dengan, okay, sekarang ni. Punca kuasa 4 tak ada dalam kalkulator. Okay. Cara dia ada dua. Sama ada kamu nak tukarkan punca kuasa 4 ni ke dalam bentuk pecahan yang ini, okay, supaya kamu boleh settlekan, ataupun kamu boleh guna kalkulator. Tetapi ada cara dia. Okay, kalau kita guna cara yang pertama dulu. Kalau yang ini, kamu nak pecahkan dia ke dalam bentuk yang senang kamu nak masuk dalam kalkulator, okay, kita akan pecahkan punca kuasa 4, 81 tu, kita tukarkan dalam bentuk ini. Maksudnya di dalam bentuk ni kan, kita tu balikkan dia pindah ke belah sini. So, dia akan jadi, okay, cuba bentuk 3 kan. Okay, dia akan jadi 81, okay, kuasa 1 per 4, okay, kurungan kat luar kuasa negatif 3. Okay,
So, bila kamu tekan kalkulator, kamu boleh tekan kalkulator dapat nilai dia 81 ni sama dengan kamu akan dapat nilai dia adalah 3. So, 3 negatif 3. Okay, itu cara pertama. Kalau cara kedua, kamu malas nak tukarkan dia. Okay, kita akan buat macam ni. Guna kalkulator. Okay, menggunakan kalkulator anda. Okay, caranya mudah. Okay, tekan sahaja sebab kat sini punca kuasa 4, betul tak? Okay, punca kuasa 4, kalau dalam kalkulator kamu, kamu cuma ada punca kuasa 2 dengan punca kuasa 3 sahaja. Okay, sekarang ni kalau kamu tengok 4. Okay, 4 ini adalah 2 kali ganda punca kuasa 2 kan? So, cara dia mudah. Kamu tekan kalkulator, kamu letak punca kuasa 2, okay, kemudian letak 81, kamu akan dapat nilai dia 9. Okay, kemudian dah dapat 9, kamu letak lagi satu punca kuasa 9. So, kamu akan dapat nilai dia 3. So, ini punca kuasa 2, punca kuasa 2. Jadi, dia akan jadi punca kuasa 4. Sama je. Okay, tapi untuk kalkulator ni tak digalakkan. Sebab bila dia melibatkan punca kuasa 5, contohnya, contohnya kalau macam 5, punca dengan kuasa 2/5. Kalau macam ni, kamu kena guna konsep ini. Tak digalakkan guna kalkulator sebab susah nak dapat jawapan dia. Okay. Kalau dia punca kuasa 2 macam ni, boleh lah. Kalau dia punca kuasa 5 macam ni, susah sikit tak dapat. Okay. So, ada dua cara. So, bila kamu gunakan mana-mana cara ni, kamu akan dapat nilai dia 3 lah. Samalah 3 kuasa negatif 3. So, cikgu pun akan tulis nilai dekat sini yang cikgu dapat tadi adalah 3 kuasa negatif 3. Okay. So, dah dapat dalam bentuk ini. Dia suruh hitung nilai. Hitung nilai. Tak payah banyak cerita. Okay. Tekan saja kalkulator kamu dalam bentuk paling mudah. So, 4 kuasa 2 kamu akan dapat 16. Darab dengan 8. Okay, bahagi dengan 3 negatif 3. Sama ada kamu nak terus tekan kalkulator kuasa dengan negatif 3 ataupun kamu nak ubahkan dia dalam bentuk ini. Iaitu yang kelima. Apabila kamu ada indeks negatif, kamu akan dapat A kuasa negatif N sama dengan kamu akan dapat sama dengan 1/AN. Kamu nak ubah dalam bentuk tu pun boleh. So, kalau kita ubah, kita akan dapat nilai dia 1/3 kuasa 3. So, bila bahagikan, okay, tekan kalkulator 16 darab 8, kamu akan dapat 128. Okay, bahagi dengan 1/3 kuasa 3, kamu akan dapat nilai dia sama dengan 3456. 3456. Ini nilai dia. Okay, senang saja. Itu bila dia sebut nilai. Kalau dia suruh selesaikan ataupun dia suruh permudahkan, okay, kalau boleh tinggalkan dia dalam bentuk indeks sahaja. Indeks yang paling mudah sekali lah. Okay, itu sahaja. Okay, soalan nombor 3.